Sungguh sedap kuih koci. Mari dimakan bersama keluarga. Bangsa Malaysia kaya tradisi. Bersama-sama kita pelihara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Nariza. Kita belajar Bahasa Melayu tahun 4. Buku teks halaman 79. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, murid-murid haruslah mengetahui objektif pembelajaran yang harus dicapai. Baiklah, yang pertama, murid-murid dapat membaca kuat petikan teks. Yang kedua, murid-murid dapat memberi respon terhadap dua soalan secara kritis dan bertata susila. Apakah pula kriteria kejayaan yang harus dicapai? Murid-murid akan berjaya sekiranya dapat memberi respon terhadap soalan yang diajukan. Juga dapat melengkapkan jawapan secara kritis. Berikut merupakan antara pakaian tradisional kaum Melayu. Tulang belut ialah hiasan leher yang telah menjadi tradisi sejak sekian lama. Biasa digunakan pada baju Melayu Teluk Belanga atau baju kurung Teluk Belanga. Sekarang, mari kita lihat cara menjahit tulang belut secara ringkas. Jahit lilit kemas sebanyak 3 kali. Pastikan jahitannya dijarakkan serong dan rapat dengan hujung kain. Selepas itu, halakan jarum ke bawah dan ambil benang kedua. Tarik benang hala yang sama juga. Kemudian, tolak hujung benang ke belakang. Sekarang, sirungkan jarum ke atas dan ambil benang yang pertama, tarik perlahan-lahan ke arah yang bersirung juga. Cucuk jarum ke lubang benang yang kedua. Tarik keluar jahitan kemas sekali lagi. Murid-murid, mari kita baca halaman 79. Jahitan tulang belut satu seni dalam jahitan. Jahitan ini biasanya terdapat pada leher baju kurung tradisional dan baju Melayu Teluk Belanga. Jahitan tulang belut yang cantik dihasilkan secara bertindih-tindih, sirung dan meruncing. Masih belum ada tukang jahit yang dapat menjahit tulang belut dengan mesin. Oleh itu, seni jahitan ini begitu berharga dan istimewa sehingga kini. Jahitan tulang belut amat diminati kerana mempunyai nilai tradisi yang tinggi. Terdapat dua soalan. Mari kita baca soalan yang pertama. Pada pendapat kamu, apakah keunikan jahitan tulang belut? Jawapan ada dalam petikan ini. Cuba murid-murid perhatikan betul-betul. Kata kunci soalan berkenaan keunikan jahitan tulang belut. Jadi, dalam petikan ini terdapat jahitan tulang belut yang cantik dihasilkan secara bertindih-tindih, serong dan meruncing. Murid-murid haruslah menjawab penuh secara kritis, iaitu, pada pendapat saya, keunikan jahitan tulang belut ialah dihasilkan secara bertindih-tindih, sirung dan meruncing. Soalan yang seterusnya ialah, mengapakah seni jahitan tersebut perlu dikekalkan? Kata kunci soalannya ialah perlu dikekalkan. Mengapa ya? Jawapan ada dalam petikan ini, iaitu mempunyai nilai tradisi yang tinggi. Diingatkan lagi sekali, murid-murid perlulah menjawab penuh secara kritis,
iaitu jahitan tersebut perlu dikekalkan kerana jahitan tulang belut mempunyai nilai tradisi yang tinggi. Kalau berkawat berdua-dua, masa berbaris usahlah rebah dari muda sampai ke tua. Budaya yang baik jangan diubah. Baiklah murid-murid, kita haruslah berbangga akan kebudayaan yang diwarisi sejak zaman berzaman. Semoga pakaian tradisi yang kita warisi sekian lama ini akan kekal sampai bila-bila. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Bertemu lagi pada masa akan datang bersama Cikgu Nariza. Sampai jumpa lagi. Bye. Hari ini cikgu akan mengajar murid-murid berdasarkan buku teks Bahasa Melayu muka surat 80. Okey, bertajuk Seni Benang Emas. Okey, hari ini kita akan mempelajari kemahiran membaca. Baik murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada akhir pembelajaran murid akan dapat membaca sekurang-kurangnya 2 perenggan petikan dengan gaya dan intonasi yang betul. Kriteria kejayaan kita pula ialah murid boleh membaca 3 ayat dalam petikan dengan lancar dan betul. Kemudian murid menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan. Okey, sebelum kita masuk tajuk kita, cikgu nak tanya murid-murid, pernah tengok tak produk dan hasil seni tekad? Okey. Yang pertama, hasil seni tekad dapat menghasilkan produk seperti beg tangan, kotak hadiah, bantal, tudung saji, kipas dan pakaian wanita. Cantik tak murid-murid hasil seni tekad di negara kita ini? Cantik kan? Ya, murid-murid, hari ini kita akan mempelajari kemahiran membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, tajuk pelajaran kita ialah seni benang emas. Okey, kita akan pelajari seni benang emas iaitu seni tekad. Okey, jom baca bersama-sama cikgu ya. Baik, Hadif dan rakan-rakannya menghadiri Hari Kraf Kebangsaan. Di situ, mereka membaca maklumat berita di reruai seni tekad. Okay, mari kita baca teks berita. Kuala Lumpur, 9 Mei. Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi Tokoh Kraf Negara 2018 bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan. Beliau yang berumur 80 tahun merupakan pengusaha kraf tangan tekad benang emas. Okey, semasa cikgu membuat Google Meet tadi, ada murid cikgu yang membaca kraf tangan tekad. Okey, tekad bukan sebutan yang betul. Untuk seni tekad ni, sebutan yang betul ialah tekad. Okey. Okey, bagus. Seterusnya kita tengok perenggan yang kedua. Beliau diberi pengiktirafan atas usahanya memartabatkan industri seni tekad benang emas. Okey, kita sebut industri dalam bahasa Melayu, bukan industri. Industri bahasa Inggeris. Kita sambung. Pelbagai pengiktirafan telah diterima di peringkat kebangsaan dan negeri. Selain itu, beliau turut menerima pelbagai anugerah seperti Anugerah Tokoh Usahawan Wanita, Darjah Ahli Mangku Negara AMN, Anugerah Karyawan Kraf, Anugerah Usahawan Jaya Parlimen Kuala Kangsar, Anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak dan Adi Guru Kraf Tekatan. Okey, bagus. Kita terus ke perenggan yang seterusnya. Beliau mula mendalami kemahiran seni tekad sejak di bangku sekolah. Seni tekad ini menjadi warisan turun-temurun daripada nenek dan ibunya. Selepas tamat persekolahan,
beliau menumpukan sepenuh masa mempelajari kemahiran seni tekad. Beliau mula menyiapkan tempahan ketika berumur 16 tahun. Okey, seterusnya perenggan terakhir. Antara produk sulaman tekad yang dihasilkan termasuklah hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Kehalusan kerja tangan beliau sering mendapat perhatian pihak istana. Puan Azizah masih menerima tempahan tekad benang emas menggunakan tangan bagi mengekalkan keaslian seni tekad tradisional. Okey, murid-murid dah baca kan? Okey, boleh ya murid-murid baca ikut sebutan dan intonasi yang betul. Okey murid-murid, setelah kita baca petikan tadi, cikgu nak tahu murid faham tak petikan yang dibaca? Okey, untuk uji kefahaman murid, cikgu nak kita jawab soalan pemahaman. Okey, cikgu nak ajar murid-murid cara cari jawapan dalam petikan. Okey, yang pertama, Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi. Okey, macam mana nak cari jawapan dalam petikan? Kita carilah kata kunci yang dalam soalan ni. Telah dianugerahi. Kita cari Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi. Dalam petikan perenggan pertama dah ada jawapan dah. Okey. Kita pun gariskan. Itulah jawapan dia. Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi Tokoh Kraf Negara 2018. Itu jawapan dia. Senang tak murid-murid? Bagus. Senang kan? Okey, nombor 2. Mengapakah beliau diberikan pengiktirafan tersebut? Okey, kita cari kata kunci dia. Beliau diberikan pengiktirafan. Mana dalam petikan? Ya, pandai murid-murid dah jumpa kan? Beliau diberi pengiktirafan. Kita boleh tambahlah sebab dia tanya mengapa kan? Kerana boleh. Okey, dekat situ jawapan dah jumpa. Jadi kalau dalam peksa kita terus cepat-cepat garis jawapan dia. Kita dah jumpa. Kemudian kita terus tulis dalam jawapan. Okey, dalam ruangan jawapan. Beliau diberikan pengiktirafan tersebut kerana usahanya memartabatkan industri seni tekad benang emas. Okey, kita ambil sampai noktah jawapan dia. Seni tekad benang emas. Sampai habis ya. Okey, yang ketiga. Senaraikan 3 anugerah yang pernah diterimanya. Okey, cari perkataan anugerah yang diterimanya. Okey, mana jawapan dia ni? Okey, bagus murid-murid. Dah jumpa dah banyak anugerah yang diterimanya. Tapi dia nak senaraikan 3 sahaja. Jadi murid-murid masukkan je lah. 3 anugerah yang diterimanya. Banyak ada kat situ. Okey, murid boleh pilih nak anugerah yang mana. Dia ada 6 kat sini semuanya. Tapi dia minta senaraikan 3 sahaja. Jadi murid-murid pilihlah nak yang mana. Yang pertama, anugerah tokoh usahawan wanita, anugerah karyawan kraf, dan anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak. Kan? Senang kan? Bagus murid-murid. Dah jumpa soalan nombor 4 pula. Bilakah beliau mula mendalami kemahiran seni tekad? Bila beliau mula mendalami kemahiran seni tekad? Cari. Mula mendalami kemahiran seni tekad. Dah pandai tak? Jom cari jawapan. Dekat perenggan berapa? Di perenggan 3. Beliau mula mendalami kemahiran seni tekad. Jawapan dia? Sejak di bangku sekolah. Yang ni cikgu tak nak tulis jawapan dia. Murid perlu tulis sendiri. Cikgu tahu murid tahu jawapan dia kan? Boleh tulis sendiri. Beliau mula mendalami, salin balik dekat ruangan jawapan. Dengan jawapan sekali ya murid-murid. Okey, nombor 5. Nyatakan jenis produk sulaman tekad yang dihasilkan beliau. Jenis produk sulaman. Kita cari perkataan. Jenis produk sulaman. Kat mana ni? Jumpa tak? Kat situ rupanya perenggan yang terakhir. Jenis produk sulaman tekad yang dihasilkan oleh beliau. Ada berapa tu? 3. Yang pertama apa? Hiasan pelamin. Okey, tulis dekat A ni hiasan pelamin. Yang kedua, set bilik tidur. Tulis dekat B ni set bilik tidur. Dan yang terakhir, pakaian. Tulis di C, pakaian. Ada 3 produk sulaman tekad. Senang tak? Pandai. Okey, aktiviti murid hari ni cikgu dah sediakan lembaran kerja berdasarkan soalan tadi. Murid hanya perlu menjawab mengikut jawapan dalam petikan. Okey, salin boleh, cetak pun boleh.
Kemudian jawab soalan ni dengan merujuk jawapan dalam ketikan. Itu saja hari ni murid-murid. Dah jawab soalan pemahaman, boleh jawab kuis yang cikgu sediakan. Okey, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.